Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, babu salatil istisqa. Babu salatil istisqa'i. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang minta hujan. Ini kalau kita takdir kan, sebab tu kalau ngaji pondok tugu pondok tu dia akan takdir babu salatil istisqa. Dia sebut hadza babun fi bayani salatil istisqa. Ini bab pada menyatakan sembahyang minta hujan. Apa itu? Ini tu isim isyarah. Jadi bila sebut isim isyarah, mana musyarun ilaih. Ni kalau ngaji nahwu tu ulama-ulama pondok dia sebutlah ini musyarun ilaih ni mana? Dia sebut fi zihnil musannif, dalam hati musannif. Ini perkara yang ada di dalam hati musannif, yang ada di dalam hati pemikiran pengarang kitab. Sebab bila sebut ini tu belum tulis lagi tu. Kalau kita takdirkan dah tulis, ini perkara yang sudah ditulis oleh ulama, ditulis oleh pengarang. Atau dua lah, ini tu ada dua. Ini yang ada dalam hati pengarang kitab, yang ada dalam fikiran pengarang kitab tu, ataupun ini yang sudah ditulis oleh pengarang. Baik, ini suatu bab, satu pintu pada menyatakan sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan hukumnya sunat tu, sunat muakkad lagi, bagi tempat yang tidak turun hujan. Panas sampai nampak mudarat, sebab terlalu panas tu, maka sunat muakkad bagi penduduk di tempat tu sembahyang minta hujan. Macam tempat kita ni tak perlu sembahyang istisqa. Bahkan ada ulama kata kalau di tempat kita tu dah hujan dah, kita minta lagi, maka setengah ulama kata haram.
Pasal apa? Sebab dah bagi dah tu, minta lagi sampai takut jadi mudarat pula. Kata setengah ulama, kalau tempat kita tu dah hujan dah, lepas tu kita minta lagi pula. Ni nanti saya cari, saya pernah baca tu, dia kata haram, tapi tak ingat. Tak ingat di mana kitab saya ambil. Dia kata haram, kalau dah turun hujan kita minta juga, kita sembahyang minta hujan, maka hukumnya adalah haram. Ada setengah kitab ulama kata macam tu. Baik. Adalah ia solat istisqa tu sunat muakkad. Hukumnya sunat yang dituntut. Maksud sunat muakkad tu sunat yang terkuat hukum sunatnya. Jadi nisbah pahala dia tu lebihlah daripada sembahyang sunat biasa. Bila sunat tu jadi muakkadah, jadi sunat tu kuat. Sunat muakkad bagi orang yang mukim, yakni orang yang tidak musafir ke mana-mana, duduk dalam tempat dia, duduk dalam negeri dia. Maksud dia tidak musafir. Baik. Dan juga sembahyang istisqa ni sunat muakkad bagi orang-orang yang musafir, yakni orang-orang yang sedang berjalan, sedang musafir, sedang keluar daripada negeri atau keluar daripada daerah. Ada keluar satu daerah tu sedang menunaikan solat istisqa, maka sunat bagi orang musafir tu bersama-sama dengan orang situ sembahyang sunat istisqa. Sunat muakkad tu. Okey. Dan yang merdeka, yakni yang bukan hamba orang, sama ada hamba tu hamba kinnun. Hamba kinnun tu hamba penuh, ataupun hamba muba'ad, hamba muba'adah, hamba separuh, separuh mereka, separuh hamba, ataupun hamba tu hamba apa nama tu, hamba kitabah. Sama ada hamba penuh ataupun hamba separuh, ataupun hamba kitabah, ataupun hamba mudabbar, ataupun hamba mustauladah. Itu bahagian-bahagian hamba lah. Jadi yang bukan orang hamba, dia orang yang merdeka. Baik. Sunat juga, sunat muakkad juga. Dan yang sahaya orang, sahaya tu yang jadi hamba orang. Di sini, dekat sini, dekat masalah hamba ni, sunat muakkad. Seorang hamba tu, seorang hamba tu sembahyang sunat istisqa. Tapi kan ada beberapa huraian berkenaan dengan sahaya ni. Kalau dia nak pergi sembahyang, kalau dia nak pergi sembahyang sunat istisqa tu, wajib atas dia minta izin daripada penghulu. Kalau dia tak izin, kalau dia pergi tak minta izin, maka perjalanan menuju ke situ tu hukumnya haram. Sama macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun macam tu. Hamba kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, maka wajib dia kena minta izin daripada penghulu dia. Walaupun hukumnya sembahyang Jumaat tu wajib juga. Sembahyang Jumaat tu wajib, tapi atas hamba tu tak wajib. Macam ni lah sunat muakkad atas hamba, atas sahaya orang, tapi dia nak pergi tu mesti kena izin daripada penghulu. Okey. Kalau dia tak izin, dia pergi juga, maka hukumnya haram. Setiap langkah dia pergi tu, hukumnya adalah haram. Dan yang baligh, yang sampai umur, yang sampai umur, maksudnya bukan kanak-kanak, ataupun bukan kanak-kanak,
Dan lainnya, lain daripada orang bermukim, lain daripada orang musafir, lain daripada orang merdeka, lain daripada sahaya orang, lain daripada balik. Baik. Kemudian dan lainnya. Lainnya tu tak kisahlah sama ada orang yang khunsa ke, sudah juga. Khunsa ataupun yang tukar jantina. Walaupun tukar jantina tu haram kan, tapi tak menggugurkan sunat muakkad bagi dia untuk pergi sembahyang sunat istisqa. Macam kata sajak, katalah sajak tu dia tukar jantina. Contohnya, bagi contoh nama dia mudah sikit. Adakah dia tukar jantina tu gugur segala hukum hakam? Tak gugur. Sama lah. Jadi lain daripada baligh tadi, lain daripada sahaya tadi, orang khunsa, sudah juga. Okey. Dan bagi lelaki dan perempuan, semua boleh katakan hampir keseluruhannya hukum atas orang-orang tersebut sunat muakkad. Dan perempuan, laki-laki dan perempuan, termasuk khunsa, termasuk yang tukar jantina, tak kira. Okey. Dan berjamaah dan seorang diri. Jadi sembahyang tu hukum sunat muakkad tu sama ada sembahyang tu berjamaah ataupun sama ada sembahyang tu bersendirian. Sembahyang seorang diri. Okey. Dengan syarat jika berkehendak kepada hujan. Maknanya orang tadi tu jadi hukum tu sunat muakkad jika kita berkehendak kepada hujan. Maksudnya kita berhajat kepada hujan tersebut. Sebab hujan lama tak hujan ni jadi mudarat tumbuh-tumbuhan, jadi mudarat haiwan-haiwan ternakan, jadi mudarat kanak-kanak, jadi mudarat orang tua-tua. Jadi sangat berhajat kepada hujan. Tengok dalam ni. Ni yang saya kata tadi ni, ada kata haram, tapi dalam ni kata tiada harus. Tengok. Ada pun jika tiada berkehendak kepadanya, kepada hujan, tak berkehendak tu dengan sebab hujan dah turun, dengan sebab dah ada hujan dah, jadi tak berhajatlah kita pada hujan tu, maka tiada harus hukumnya. Tak harus dengan mana apa? Haram, lagi tiada sah. Jadi maknanya kalau kita sembahyang juga minta hujan, dalam keadaan tempat kita tu hujan dah, dah hujan dah tak ada kering kontang dah, kita minta juga hujan, maka sebahagian ulama kata tiada harus, tapi setengah ulama kata dia lagi jelas, tiada harus dengan makna haram sembahyang istisqa tersebut. Dan hukumnya lagi tiada sah. Bila sebut tidak sah tu, tak jadi ibadat. Maksud tak jadi ibadat tu dengan makna tak dapat pahala daripada Allah Ta'ala ibadat sembahyang istisqa yang dibuat tanpa kita berhajat kepada hujan. Tiada sah sembahyangnya, sembahyang orang-orang tadilah, sama ada orang tu sembahyang berjamaah ataupun sembahyang bersendirian. Hukumnya adalah haram serta tidak sah kalau tidak berkehendak, tidak berhajat kepada hujan. Okey. Tapi kalau tengok dalam kitab tu, Ustaz dia kata haram tak? Jelas tak kata haram. Dalam kitab tu kan ada setengah kitab saya jumpa dia kata terus kata direct haram, Ustaz. Macam dalam kitab sebut, tapi kalau ikut kaedah ulama kita kullu ibadah fasid haram. Haram.
Itu kaedah kan. Okey, saya tengok ada dalam satu kitab, apa nama kitab saya tak ingat, dalam tu ada kitab Jawi lama lah. Dia direct kata haram. Dia tak kata tiada harus, dia kata terus haram. Bila kata haram, hukumnya apa? Berdosa lah. Pahala tak dapat lah. Macam kita kat sini lah, mendung, hujan kan, minta hujan. Jenuh lah jawabnya. Jadi hukumnya berdosa, serta tidak sah, tak dapat pahala. Nanti saya balik tengok. Tak silap saya dalam kitab masa saya ngaji Babalah dulu, disebut dalam kitab Bughyatul Tullab tu. Dalam kitab Bughyatul Tullab, saya tahu kau tak silap saya lah. Kau tak silap, saya minta maaf, tu minta maaf. Nanti cek balik. Dia kata, dia tak kata tiada harus, tapi dia kata haram. Jadi macam Ustaz Idun kata tadi, kaedah tu, tiap-tiap ibadat yang tidak mengikut syarat tu, maka hukumnya fasik. Bila fasik tu haram. Baik. Okey, kata dia, bermula minta hujan itu 3 bagai. Jadi solat istisqa ni terhasil dengan, bukan hanya dengan solat, tapi dia ada 3 cara ataupun dia ada 3 bahagian. Mana? Yang pertama dia kata, 3, sekurang-kurangnya ia minta doa. Tu setiap kali lepas sembahyang berdoa minta hujan, itu pun dah dinamakan solatul istisqa. Tu bahagian yang pada paling kurang lah. Katalah tempat kita ni dah kering kontam dah, ataupun dah kemarau dah. Dah kemarau dah. Jadi dah mudarat atas orang ramai dah ni. Maka tuan-tuan sekalian, setiap kali lepas solat tu di masjid, imam berdoa ataupun orang sembahyang seorang diri minta pada Allah. Bahasa Melayu pun tak apa lah. Kalau bahasa Arab tu lagi baguslah. Okey, itu paling kurang. Dan yang pertengahannya, masuk pertengahan tu ialah selepas daripada doa tadi, yang pertengahannya minta doa mengiringi segala sembahyang. Tadi maksud doa tadi ni bukan lepas sembahyang. Doa tu sekali-sekali je. Jadi setiap kali selepas sembahyang fardu. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, lepas sembahyang duha ke, lepas sembahyang isra' ke, lepas sembahyang qabliyah ba'diyah ke, atau yang bahagian pertengahan, bukan sembahyang fardu saja, tapi doa minta hujan nak mengiringi. Jadi selepas daripada segala sembahyang wajib ataupun sunat. Dalam ni nak mentakmimkan segala sembahyang tu, nak mengumumkan segala sembahyang tu, jikalau sembahyang sunat sekalipun, yakni walaupun lepas sembahyang sunat sekalipun, dia berdoa, sama ada sembahyang sunat tu berjamaah ataupun seorang diri, dan di dalam khutbah Jumaat. Jadi yang pertengahan ni minta doa di dalam khutbah Jumaat. Dan umpama khutbah Jumaat, apa ni umpama khutbah Jumaat tu? Seperti khutbah 2 hari raya. Dalam khutbah hari raya tu kita mohon pada Allah, kita minta pada Allah untuk minta doa minta hujan. Itu pertengahan. Jadi tempat kita ni rasanya jarang-jarang lah doa minta hujan pun jarang-jarang. Lepas daripada sembahyang wajib, sembahyang fardu, sembahyang sunat pun jarang-jarang minta hujan. Sebab tempat kita ni memang selalu hujan. Dan yang afdalnya, maksud afdal tu yang terutama, maksudnya yang pahala dia lebih daripada yang 2 tadi ni. Mana? Bahawa
menyuruh oleh imam. Imam ni sama ada dia pemerintah. Imam tu maksudnya ialah yang dia tu memerintah, ada raja ke, ataupun dia Perdana Menteri ke, ataupun naibul imam. Dia ganti daripada sultan, ganti daripada raja, ganti daripada Perdana Menteri. Suruh imam. Macam qadi, imam masjid, itu semua dipanggil naibul imam. Ganti daripada imam tu. Atau umpama imam qadi ke, ada qadi. Qadi tu wakil sultan, qadi tu wakil raja. Jadi dia suruh. Suruh siapa? Suruh akan manusia dengan taubatlah. Jadi kan kata dalam kitab takrirat tu, kalau imam tu suruh, maka bertaubat bagi manusia yang di tempat imam tu perintah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Baik, siapa tak buat, hukumnya berdosa. Dosa. Sebab imam dah perintahkan. Asalnya bertaubat tu tak wajib. Beristighfar tu asal hukumnya tak wajib. Okey, tapi bila imam ataupun naibul imam ataupun qadi suruh orang-orang tempat tu untuk taubat kerana nak minta hujan ni, maka hukumnya adalah wajib penduduk situ melafazkan taubat. Okey, dan bersedekah. Sama juga ni. Asal hukum bersedekah itu sunat. Tapi dengan perintah daripada imam ataupun umpama imam, maka bersedekah itu hukumnya jadi wajib. Ini wajib aridi belaka ni. Wajib hukum dia. Okey. Dan keluar daripada menzolim akan orang lain. Jadi siapa-siapa dalam kampung tu pernah menzolimkan orang, keluar. Jangan zolim dah. Jangan menzolimkan orang dah. Taubat dah. Kalau imam suruh, maka wajib dia berhenti daripada menzolimkan orang. Dan berdamai. Berdamai maksudnya berbaik-baik balik lah. Akan yang berseteru. Orang tu bermusuh-musuhan. Jadi kena damai balik, kena bertegur sapa balik, kena bermaaf-maafan balik, dan puasa. Tengok angka 11 tu. Dia kata, dan sunat bahawa menyuruh sultan atau naibnya dan sultan akan mereka itu dengan mengerjakan puasa 4 hari. Dalam ni kata 3 hari. Dalam kitab lain cuma kata 4 hari. Sebenarnya gini, yang kata 3 hari itu ialah sebelum daripada melakukan solat istisqa. Sunat 3 hari. Lepas tu masa istisqa tu puasa juga. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya kesemuanya ialah 4 hari, 3 hari sebelum sembahyang istisqa, dan 1 hari masa sembahyang istisqa tu puasa juga. Kena puasa. Okey, sebab tu dia kata dan puasa. Jadi bila imam, sultan, naib dia, mufti, qadi suruh puasa, maka puasa itu hukumnya adalah wajib. Tapi bukan wajib tu wajib macam wajib sebuah puasa Ramadan tu. Ini wajib dengan sebab perintah daripada imam. Sebab tu kan, siapa yang tak puasa, hukumnya berdosa. Adakah wajib qada? Tak, dia tak wajib qada. Dia bukan wajib macam wajib puasa Ramadan tu. Dia asalnya sunat je, tapi sebabkan sultan suruh, maka hukumnya puasa tu jadi wajib. Tapi
tak wajib atas orang yang tak puasa walau diperintah oleh imam untuk mengqadakkan. Kalau dia tak puasa, adakah wajib qada? Tak wajib qada. Okey. Puasa tu berapa hari? 3 hari. Bila tu? Dahulu daripada keluar ke padang. Sunat sembahyang istisqa ni di tanah lapang. Tak kisahlah sama ada padang ke, ataupun bekas lombong ke, ataupun dataran ke, tak kisah. Tempat parking kereta ke, asalkan tempat tu lapang, kena panas. Sunat macam tu. Kalau buat dalam bangunan tak apa juga. Tapi yang sunat afdalnya ialah keluar ke padang, tanah lapang. Masa nak pergi tu, masa hari nak sembahyang tu, disuruh kita oleh pemerintah ni, bawalah budak kecil, baby, orang tua, binatang ternakan, bawa kambing, bawa ayam, bawa itik, bawa angsa. Pasal apa? Sebab tengah panas tu, kambing akan mengembek, lembu akan mengembor, itik mengepak menguak, angsa menguak. Jadi seolah masa tu kan, nak tarik kasihan belas Allah. Orang tua pun kita bawa. Dah umur 70-80 tu bawa. Sebab apa? Sebab orang tua ni, binatang-binatang ternakan ni tuan-tuan, kalau tidak kerana mereka tu wujud atas muka bumi ni, dah lama dah Allah gulung kita, dengan sebab maksiat kesalahan kita tuan-tuan. Tapi oleh kerana orang tua masih ada, binatang ternakan masih ada, baby yang menyusu tu masih ada, maka Allah tangguhkan lagi tuan-tuan. Allah tangguhkan nak gulung manusia dengan bumi-bumi ni. Itu pada sudut fiqah je lah. Okey. Kemudian sebelum keluar padang tu puasa 3 hari. Dan jika puasa qada atau nazar atau kafarah sekalipun, jadi niat puasa tu tak kisah, tak kira. Mungkin orang tu ada qada Ramadan, dia sampai masa tu dia niat puasa qada, boleh. Qada Ramadan, bukan qada puasa yang istisqa tu, tak. Tapi qada puasa Ramadan yang dia pernah tinggal. Hari tu dia ambil kesempatan sebab sultan suruh, dia pun puasa, boleh. Atau nazar, dia pernah bernazar, kalau anak aku dapat bagian-bagian keputusan periksa dia, aku puasa, maka puasa tu pun boleh ditunaikan. Ataupun saja-saja dia nak puasa nazar, dia kata lillah alayya an asuma, dia kata kerana Allah atas aku nak puasa, maka hukumnya puasa tu jadi wajib. Boleh. Dia pernah bernazar macam tu. Ataupun puasa kafarah. Dulu contohnya bulan Ramadan tu dia pernah jimat siang hari bulan Ramadan. Dan dia punya kafarah tu dia tak mampu yang pertama tu, tapi dia mampu yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan hari tu dia nak start puasa kafarah, boleh juga. Itu niat masing-masing lah. Ataupun kalau tidak puasa kerana perintah daripada sultan tu, boleh. Aku puasa kerana istisqa, boleh, tak ada masalah, boleh. Okey, kemudian kata dia, sekalipun bolehlah. Sama ada puasa tu qada ataupun nazar ataupun kafarah, ataupun apa niat saja puasa tu, asalkan puasa. Sebab puasa masa tu yang diperintah oleh sultan tu hukumnya adalah wajib. Memadalah. Maknanya cukuplah. Jadi mana sekalipun puasa tu qada ataupun nazar ataupun kafarah, memadalah. Jadi mencukupilah. Cukuplah puasa macam tu pun. Kemudian maka keluar imam. Kemudian yakni
kemudian daripada puasa 3 hari berturut-turut tu, katalah kita nak sembahyang istisqa tu hari Jumaat. Jadi start daripada Selasa tu, Selasa, Rabu, Khamis puasa. Selasa, Rabu, Khamis kita puasa. Hari Jumaat tu puasa juga. Diperintahkan oleh sultan ataupun raja. Baik. Maka kemudian lepas daripada puasa 3 hari itu, maka keluar mereka itu penduduk setempat ataupun orang-orang yang sultan suruh sembahyang istisqa tu keluar ke padang serta imam, bersama-sama dengan imam. Imam tu kalau kita kat sini mungkin qadi, mungkin pegawai takbir, terus naib sultan, naib pemerintah. Keluar kepada pada hari yang keempatnya. Tengok, yang keempat tu pada hari keempat tu puasa mereka itu. Jadi jumlah semuanya 4 hari. 4 hari puasa tu 4 hari. Hari yang keempat tu ialah hari di mana imam tu nak menunaikan solat istisqa. Jadi semualah imam ke para jamaah tu semua pakat puasa mereka. Kemudian dan memakai pakaian khidmah padanya, pada tempat pada hari tu. Pakaian tu dia tak boleh pakai cantik-cantik, dia kena pakai biasa-biasa, pakaian orang bekerja. Cara pakaian orang bekerja tu, pakaian bukan kerja pejabat tak. Masuk kerja ni pakaian orang yang kerja kebun, kerja ladang, macam tu je. Khidmat. Macam mana orang khidmat? Orang khidmat ni kalau pakaian dia kadang-kadang comot-comot, tak gosok pun, kadang-kadang getah pisang lah, tak apa, asalkan suci, bersih. Jadi datang pakai hebat-hebat, datang pakai kot, pakai tie tengah panas tu, cari nanya nanya kawan tu. Jadi pakaian sedang bekerja. Padanya pada tempat tadi, ke padang tadi ni nak sembahyang tu. Jangan pakai baju kebaya pula perempuan tu dengan kebaya nyonya ni, jangan. Pakai baju biasa, baju yang tak nampak hebat. Dan membanyakkan khusyuk dan khudu', merendahkan diri dan menghinakan diri. Kat situ banyaklah, jangan gelak-gelak ketawa, banyak sedih, banyak mengharapkan rahmat Allah, dan tazallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Jadi khusyuk tetap hati itu pada Allah, khudu' tu merendahkan diri di hadapan Allah, dan tazallul tu menghinakan diri. Jangan pakai hebat-hebat, jangan pakai kasut mahal-mahal, datang pakai selipar Jepun cukup. Sekarang ni kena tukar peribahasa tu. Lembu punya susu, sapi dapat nama, tak kena tukar. Selipar tu Melayu buat, Jepun dapat nama. Selipar mana ada Jepun buat lah ni. Tak Jepun tak buat dalam dia selipar tu. Yang buat tu Kung Leong lah, apalah. Jepun juga dapat nama. Selipar Jepun, mana selipar Jepun dah, tak ada lah tu. Baik. Jadi pakai selipar biasa-biasa lah. Jangan pakai kasut mahal-mahal tu. Selipar, tak usah pakai, tak pakai kasut pun tak apa. Kalau orang Hadramaut tuan-tuan, jarang sangat orang Hadramaut pakai selipar. Jarang sangat. Kebanyakan dia semua kaki ayam. Jangan terpanah-panah tu dalam kaki ayam. Tapi dia bertahan. Kita orang Malaysia tak tahan. Betul. Kalau kat Yaman tu musim panas tu, kalau orang Arab ni tuan-tuan berjalan atas batu tu, selama dia tak pakai kasut. Orang Malaysia ni dia yang pakai kasut tuan-tuan. Tak pakai kasut, letak-letak kaki orang Malaysia ni. Tak tahan, orang Malaysia tak tahan. Ada jugalah yang tahan tu ada, bukan tak ada.
Okey. Kemudian ini cara kaifiat dan keluar kanak-kanak dan yang tua-tua dan binatang-binatang. Jadi masuk keluar tu, kalau ada baby baru lahir, bawa. Kalau ada mak ayah atuk nenek kita yang tua-tua tu, bawa. Dapat pahala tu, ekstra pahala tu, bawa tu dapat ekstra pahala. Dan binatang-binatang, apa yang kita ada, kucing, ayam, itik, lembu, kambing, bawa. Bawa ke tempat kita nak istisqa tu. Itu kelebihan nanti ni. Baik. Dan sembahyang dengan mereka itu, mereka jamaah tu lah. Yang tadi ni, yang apa, mungkin musafir tadi, yang merdeka tadi, sahaya tadi ni, sembahyang tu imam tu dengan mereka itu, atau naibnya, naib bagi imam. Maksud imam tu pemerintah lah. Naib dia ganti dia, ataupun kita sebut orang yang dilantik oleh imam, orang lantik oleh kerajaan. Sembahyang tuan-tuan, 2 rakaat. Dia tak lebih daripada 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang tu 2 rakaat. Okey. Kemudian dengan niat hal keadaan sembahyang 2 rakaat tu bersepakailah ia dengan niat sunat istisqa. Jadi niat istisqa lah. Usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Okey. Dengan istisqa dan lafaznya, lafaz niat, lafaz bukan niat lagi tu. Lafaz. Lafaz tu bukan niat. Lafaz tu membantu niat dalam hati. Sunat, hukum sunat. Kalau tak berlafaz pun, yang wajibnya niat. Ini bukan niat, ini lafaz niat. Usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam Allahu Akbar. Okey, kita tengok sembahyang sunat istisqa ni masuk dalam bahagian sunat apa? Sunat mutlak ataupun sunat yang bersebab ataupun sunat yang berwaktu ataupun sunat yang muqarrid lisabab. Tengok. Lepas tu kan, ialah kadang-kadang bila saya baca fiqh ni tuan-tuan, sampai tambah hukum sebenarnya sunat ni, ramai yang tak boleh jawab. Ramai tanya, semuanya sunat terbahagi kepada berapa? Ramai yang tak boleh jawab. Jadi kan tuan-tuan, kadang-kadang kan ada orang keliru tau. Ada kata kan, kita masuk masjid waktu tu selepas asar. Kita sebenarnya sunat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Ada orang kata haram. Dia kata haram. Pasal apa? Lepas biasa tak boleh sunat pula dah. Betul kan? Ada tempat saya duduk tu, dia tak tahan kencing. Dia tak tahan, dia nak kencing. Tak tahulah penyakit apa, wallahu alam lah. Jadi duduk dalam masjid tu sampai subuh tu, dia keluar. Belum dia doa lagi, dia keluar pergi kencing, ambil wuduk, masuk balik. Masuk balik tu, dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sunat tahiyatul masjid. Ada orang tegah dia, jangan sembahyang, haram. Pasal apa? Lepas dia subuh. Tu orang keliru tu. Padahalnya tuan-tuan, bukan semua sembahyang sunat hukumnya haram kita sembahyang pada waktu yang makruh tahrim tu, bukan haram. Yang kata haram yang saya tahu masa saya ngaji kat Yaman dulu, kat Sarawak dulu, mazhab Hanafi je. Mazhab Hanafi yang 3 waktu ni, lepas solat subuh, lepas solat asar, dan waktu matahari di tengah langit tu, istiswa apa?
Istiwa. Istiwa. Waktu matahari istiwa atau tengah langit tu, mazhab Hanafi dia yang kata tak boleh sembahyang apa pun tak boleh. Haram dia kata. Taubat ke, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, tak boleh. Itu mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i kata tak. Kalau sembahyang sunat yang dibenarkan tu sembahyang sunat yang terdahulu sabab. Umpamanya sunat tahiyatul masjid itu terdahulu sebab. Masuk dulu baru ada hukum sunat tahiyatul masjid. Jadi masuk dulu baru sembahyang. Umpamanya sembahyang sunat wudu, ambil wudu dulu baru sembahyang. Itu namanya sembahyang sunat yang terdahulu sebab. Jadi kan kalau kita kira kat sini ni, sembahyang istisqa ni nak masuk dalam sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat mutlak ke ataupun sembahyang sunat bersebab? Bersebab tu ada dua. Satu terdahulu sebab, satu terkemudian sebab. Kalau kemudian sebab tak boleh. Jadi kan tuan-tuan, kalau kita sebut sembahyang istisqa ni sembahyang sunat yang bersebab, terdahulu sebab ke kemudian sebab? Maksudnya, tapi dalam kitab tu dia kata semua sunat tu mutlak. Cuba tengok dalam takrirat. Kalau tak silap saya lah, dalam takrirat kata semua sunat tu semua sunat mutlak. Kalau tak silap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam kitab takrirat tu dia kata sunat istisqa ni sunat didirikan waktu tengah panas terik petang. Maksudnya lepas zuhur tu. Ada sebut Ustaz? Saya tak bawa kitab takrirat, terlupa. Ada tak sebut dalam tu? Ada tak ada. Saya tak terlupa buat kitab tu. Sebab dalam kitab tu dia ada sunat tu sunat mutlak dia kata. Tapi kalau tengok kaedah tu nampak macam sembahyang sunat tu sembahyang sunat yang bersebab, terdahulu sebab. Sebab panas dulu, kemarau dulu, baru masuk waktu sembahyang sunat istisqa. Kalau ada hujan tak masuk waktu ni. Tapi dalam kitab takrirat kalau saya tengok saya baca yang ingat saya lah, dia kata sembahyang sunat istisqa tu masuk dalam sunat mutlak. Tak tahu, tak ingat, tak pasti. Tengok balik. Ada Ustaz? Baca tak? Tak sebut. Sababun mutaqaddimun ka sunnati tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Sababun muqarrin kal kusufi. Terus sebab kan dalam takrirat. Sababun Tu dalam takrirat kata sunat mutlak. Kalau dalam kitab lain dia kata sunat terdahulu sebab. sunat istisqa mempunyai sebab yang terdahulu. Ha. Iaitu berhajat kepada air. Jadi kan tuan-tuan, kalau sembahyang sunat terdahulu sebab, maka dibolehkan sembahyang sunat istisqa tu selepas mengerjakan fardu asar. Boleh. Ataupun selepas menunaikan fardu subuh. Boleh. Tapi yang afdalnya ialah selepas waktu asar, lepas tu petang tu, nak mengalir ke sejuk, nak mengalir ke kurang panas, boleh. Kat situ. Takut mudarat. Betul kan? Kalau sembahyang sunat yang bersebab tadi ni, rukun niat dia dua. Ni dalam kitab Musalli je ni. Kitab lain ada. Kalau tak silap saya dalam kitab Syarah bagi Bidatul Hidayah tu, kitab Murakil Ubudiyah tu dia ada sebut. Dia sebut
muqaranah hakiki, muqaranah urufi, dia sebutnya tu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya rukun niat tu 3. Waktu tuan-tuan kena fiqah ni, dia kena rata, kita mengaji kena banyak kitab. Ada kitab sebut, ada kitab tak sebut. Okey, macam contoh dalam kitab Ushali tu, rukun niat tu dia ada 3: qasad, ta'rab, ta'yin. Qasad, ta'rab dan ta'yin. Qasad tu menyahajakan sembahyang. Ta'rab tu menyebutkan fardu. Ta'yin tu menyatakan sembahyang tu jenis apa. Zuhur ke, asar ke. Jadi dalam niat tu, aku sembahyang fardu zuhur, cukup dah. Okey tu. Tapi kalau dalam sunat istisqa ni, sembahyang sunat yang bersebab ni, rukun niatnya 2 je. Apa dia? Qasad dengan ta'yin. Jadi cukup memadai dengan angkat takbir Allah. Masa sebut Allah tu, kita niat lintas dalam hati, aku sembahyang istisqa. Sunat pun tak boleh sebut, aku sembahyang istisqa. Dah betul memadai kadang-kadang saya ni kadang-kadang kita ni ilmu sikit sangat ni. Ilmu kita tak banyak mana pun ilmu ni. Nak ngaji pun tak banyak mana. Kadang-kadang ada orang angkat takbir lama, Allah. Saya pergi Kedah. Itu adalah satu tempat tu saya. Dia semayang, imam dia angkat takbir lama, dia punya akbar, Allahu Akbar. Jadi kan ramai jemaah bersoalkan. Ramai jemaah bersoalkan tuan-tuan. Masa apa lama sangat takbir panjang Allah? Bila tanya tu ke imam tu, dia kata nak masukkan niat. Niat tu apa? Sahaja aku semayang fardu zuhur, imam menghadap kiblat. Oh, itu bukan niat tu. Itu dah orang panggil berlafaz dengan niat dalam hati. Tapi yalah, kita nak kata apa? Saya pun bila dah kata macam tu, tuan-tuan, saya mengelak je lah. Tak naklah pergi tempat tu sembahyang kat situ dah. Ngelak diri, tuan-tuan. Nak tegur tak berani. Sebab dia tu imam lah. Orang tu. Okay. Jadi dalam bab ni kena tahu lah, rukun niat dalam bab ni 2 sahaja. Aku sembahyang kena qasad, sebut ta'yin. Sembahyang apa? Aku sembahyang istisqa. Dah memadai lah. Sebab tu orang-orang Arab kan tuan-tuan, dia faham bab ni. Mana ada takbir panjang-panjang Arab? Tak ada. Allahu Akbar. Kalau Nabi Umar tu Allahu Akbar, dia macam tu je. Dia tak ada kata Allah, tak ada. Kalau imam dekat negara-negara Arab, saya pernah sembahyang di Palestin semua, Allahu Akbar, tak ada kata panjang-panjang tak. Sebab dia faham niat tu macam mana. Ini lafaznya tu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Niat tu wajib. Tapi berlafaz niat tu hukumnya sunat. Sahaja jadi makna dia atau terjemah usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillah ta'ala tu, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar tu isyarat kata niat tu mesti di dalam takbir. Ini muqaranah urufiyah, muqaranah tauzi'iyah, muqaranah kamaliyah pula. Betul lah kita ni orang awam ni pegang muqaranah urufiyah tu. Jadi urufiyah tu sama ada jatuh niat tu dalam Allah atau jatuh niat tu dalam akbar. Urufiyah. Uruf pada uruf untuk orang awam. Kita tak mampu nak buat macam mana muqaranah kamaliyah, tak mampu. Itu untuk nabi-nabi rasul-rasul je. Okey, yang tu adalah kitab Ushali tu. Cuba tengok balik tuan-tuan. Itu lafaz niat dia. Niat dia memadai dengan aku sembahyang
istisqa. Dah. Okey. Makmum imam tu, kalau imam tak wajib dia niat jadi imam. Tapi kalau dia tak niat jadi imam, maka tak dapat pahala berjamaah. Pahala sembahyang dapat, pahala jamaah tu tak dapat. Tapi sembahyang dia sah. Tapi kalau makmum, wajib niat jadi makmum kalau dia makmum. Tapi bukan syarat. Bukan syarat. Maksudnya bukan syarat ialah kalau makmum tu tak niat jadi makmum, tapi dia tidak menunggu imam dalam rukun fi'li, tak ada tunggu, sah sembahyang dia. Tapi kalau ada menunggu, maksudnya kalau makmum tu lepas dia baca Fatihah tu, dia tunggu imam baca surah tu, lama tunggu dia, lebih daripada qadar membaca Fatihah tu, maka kalau dia tak niat jadi makmum, sembahyang dia batal. Jaga baik-baik tu. Jadi walaupun kata niat jadi makmum tu wajib, tapi niat jadi makmum tu bukan syarat sah solat, bukan. Cuma dia lebih sikit daripada tu. Cumanya dia tu ada syarat dia. Maksud kalau tak ada niat jadi makmum pun boleh disah tak? Boleh, kalau tidak ada menunggu imam. Okey. Kemudian maka adalah kaifiatnya seperti sembahyang 2 hari raya. Sembahyang hari raya macam mana? Sembahyang raya kan dia sebelum baca apa tu dia ada takbir kan, Allahu Akbar 7 kali rakaat pertama. Allahu Akbar diselam dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah tu. Tapi kalau sembahyang istisqa tu dia bukan lafaz Allahu Akbar. Dia macam mana? Tengok ni belakang dulu. Tapi macam sembahyang raya, melainkan pada niat dan waktu jua. Pada niat dan pada waktu jua. Berbeza dia pada niat dan pada waktu. Kalau sembahyang raya, waktu dia waktu duha tu, macam waktu sekarang lah, waktu duha tu. Tapi kalau sembahyang istisqa tu, dia lebih waktu asar. Maka jika disembahyang pada barang mana waktu ada ia. Jadi maknanya sembahyang istisqa ni dibenarkan, dibolehkan dia sembahyang pada mana-mana masa, mana-mana waktu ada ia waktu tu. Sama ada pada malam atau siang. Jadi kat sini isyarat kata sembahyang istisqa ni ialah sembahyang sunat yang terdahulu sebab. Boleh lah, tak kisah siang ke malam ke petang ke pagi ke lepas subuh ke lepas asar ke waktu tengah hari matahari terpacak tengah langit ke, tak ada masalah. Boleh sebab dia sembahyang sunat yang terdahulu sebab. Maka hendaklah dibaca doa iftitah. Lepas angkat takbir itu, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhiri, sampai habis iftitah. Kemudian dan a'udzubillah. Start nak baca Fatihah tu sunat baca a'udzubillah. Apa itu? Dan takbir 7 kali. Takbir 7 kali macam sembahyang raya lah. Takbir 7 kali pada rakaat yang pertama selepas daripada membaca doa iftitah. Allahu Akbar. Diselangi dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Okey, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang keduanya. Jadi rakaat kedua nangis itu terus baca Allahu Akbar. 5 kali itu lain daripada takbir intiqalat. Sama juga dengan rakaat pertama tu, 7 kali itu lain daripada takbir takbiratul ihram. Lain. Ini takbir suku lah, takbir lain.
Okey. Dan dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama lepas Fatihah tu. Kemudian jadi lepas dari Fatihah tu surah Qaf. Kalau mampu surah Qaf. Atau surah Sabbihis Sabbihis Rabbikal A'la. Dan pada rakaat keduanya iqtarabatis sa'ah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau imam tu baca surah Qaf rakaat pertama, maka sunat dibaca surah iqtarabatis sa'ah pada rakaat yang kedua. Dan kalau tu imam tu baca lepas Fatihah rakaat pertama Sabbihis, maka sunat dibaca rakaat kedua lepas Fatihah tu hal ataka hadisul ghasyiyah. Tu dia pasangan dia. Itu pasangan ayat-ayat dia. Walhalnya tuan-tuan sekalian, nak baca ayat lain pun tak ada masalah. Nak baca kuliah dengan qul huwallah boleh. Nak baca dengan alam nasrah boleh. Dengan alam tarakai boleh. Asalkan ada bacaan. Tapi sunat ikut itibak Rasul. Nabi buat macam ni. Kita buatlah. Tapi padahal kaedahnya dalam sembahyang ni nak baca surah apa pun tak apa. Tapi kena ikut turutan lah. Kalau kita corang caling tu jadi apa? Corang caling tu yang dulu kita kemudian kita dulu itu makruh. Tak sampai membatalkan. Baik. Kemudian lepas sembahyang yang ini tak syarat. Khutbah ni tak syarat dulu atau kemudian. Kalau sembahyang Jumaat syarat. Syarat khutbah dulu baru sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang raya pula sembahyang dulu baru khutbah. Tapi kalau sembahyang istisqa ni tak syarat dulu ataupun kemudian. Nak sembahyang dulu boleh baru khutbah. Nak khutbah dulu boleh baru sembahyang. Tak syarat. Boleh tu. Okey, kemudian dibaca dua khutbah seperti khutbah dua hari raya pada segala rukun-rukunnya. Tu kena ada alhamdulillah, kena ada selawat atas Nabi, kena ada wasiat dengan takwa, kena baca ada bacaan ayat Quran. Cuma kalau sembahyang raya tu dia lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali dengan 7 kalian. Tapi kalau istisqa ni dia bukan baca Allah Akbar tu, dia macam lain. Okey, segala guna dan lain. Melainkan di sini harus tengok ya. Okey. Melainkan di sini maksud tak sama dengan khutbah dengan dua hari raya lah. Harus mendahulukan dua khutbah dahulu daripada sembahyang. Boleh. Tak syarat. Bersalahan khutbah hari raya. Kalau khutbah hari raya dia kena sembahyang dulu baru khutbah. Syarat macam tu. Kalau sembahyang Jumaat dia dia khutbah dulu baru sembahyang. Kalau hari raya sembahyang dulu baru khutbah. Tapi kalau istisqa ni boleh dulu kemudian. Nak sembahyang dulu baru khutbah pun boleh, ataupun nak khutbah dulu baru sembahyang pun boleh. Tak syarat. Itu perbezaan dia. Itu perbezaan. Kemudian dan di sini jadi pada sembahyang istisqa ni di sini pada sembahyang istisqa ni digantikan istighfar tempat takbir. Dalam khutbah kan bila sembahyang raya kan ada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali dengan 7 kali. Tapi kalau sembahyang istisqa ni digantikan dengan istighfar. Sekurang-kurang istighfar tu Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sampai 9 kali khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua 7 kali Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu paling kurang. Tengok istighfar kita digantikan istighfar pada tempat takbir. Maka dimulai akan khutbah yang pertama dengan istighfar 9 kali. Kalau khutbah raya
takbir 9 kali. Kalau istisqa ni istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Tapi paling kurangnya astaghfirullah gitu. Dan dimulai akan khutbah yang kedua 7 kali. Khutbah kedua 7 kali pula astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh? Itu paling kurang lah. Dan lafaz yang sekurang-kurangnya lafaz istighfar tu paling kurangnya ialah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan yang akmalnya, mana yang paling sempurna istighfar tu ialah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Katanya bacaan hayya tu itu yang paling afdal. Erokkan dia apa? Erok dah jadi apa? Huwa setengah dia baca huwal hayyul qayyum dengan dhammah, dengan baca dengan rafa'. Tapi tuan-tuan yang afsahnya, yang fasihnya dibaca dengan huwal hayyul qayyum. Kenapa? Sebab hayya tu dia jadi badal bagi Allah. Allah tu dibaca dengan baris di atas. Jadi Allah tu jadi mubdal minhu. Al-hayya tu jadi badal. Al-qayyum jadi badal juga. Apa tu baca dengan huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang afsah. Kalau kita baca huwal hayyu boleh, tak salah. Tapi takdir ni kena lain pula. Takdir ayat tu kena lain pula. Tapi biasanya kalau orang-orang yang ni dia baca huwal hayyul qayyum. Dia baca tu qayyuma, hayyu, hayya. Macam tu. Itu yang afsah. Tapi nak baca hayyu pun tak salah. Tapi kena takdir lain lah. Takdir lain. Bukan jadi badal. Jadi benda lain. Jadi mubtada khabar ke, jadi macam tu. Boleh jadi khabar bagi mubtada, boleh. Baik, kemudian okey, kemudian kata dia baca ini paling akmal, paling sempurna. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Ini cara-cara istisqa lah. Kita belajar ni nak buat hujan belaka, hujan sokmo-sokmo. Nak istisqa macam mana ni, hujan sokmo-sokmo, tak haram pula. Baik. Dan hendaklah ia membaca di dalam 2 khutbah itu istighfar dan membanyakkan membaca Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini dalam surah apa? Surah nama Nabi itu surah apa? Surah bukan, nama seorang Rasul, nama seorang Nabi. Surah Hud. Surah Hud. Hud. Kau tak silap lah. Tengok boleh. Baca surah tu. Jadi banyak, maksudnya ulang baca. Istaghfiru rabbakum tu ulang baca, tuan-tuan. Baca lagi. Sampai nasihat lah. Okey, ni Tok Imam tu kena pandai lah ni. Rukuk tu jangan tinggal lah. Ittaqullah jangan tinggal. Okey. Dan hendaklah dibaca oleh khatib. Jadi orang yang baca khutbah tu pada khutbah yang pertama, Allahumma skina ghaisan mughisan.
hingga akhirnya, iaitu doa yang masyhur itu. Doa masyhur tu ada dalam kitab. Doa-doa tu banyaklah, doa-doa minta hujan tu banyaklah doa tu kan. Bacalah. Allahumma askina ghaisan mughisan. Dan sunat berhadap khatib ke kiblat, daripada menghadap para jemaah tu. Lepas tu dia pusing, dia menghadap kiblat. Sunat. Oleh khatib akan kait selendang, dan sunat berhadap khatib ke kiblat daripada qadar sulus khutbah yang keduanya. Jadi masa khutbah kedua tu dah sampai 1/3 khutbah dah. Maksudnya khutbah tu dah berjalan sekurang-kurangnya 1/3. Dia pun menghadap kiblat dan membanyakkan doa perlahan dan nyaring. Maksudnya kadang-kadang doa tu pelan, kadang-kadang kuat, kadang-kadang naik tinggi suara, kadang-kadang turun, macam tu. Untuk mainkan apa panggil, mainkan nada suara kita tu, lahjah suara kita tu kadang-kadang pelan, tapi doa dalam bahasa Melayu tak apa, tak ada masalah. Doa tu, doa tu banyak doa minta ampun, banyak doa ampunkan dosa orang, banyak doa-doa ke situ. Okey. Kemudian ini khutbah kedua tau. Dan sunat dipaling oleh khatib akan kait selendang yang kanan ke kiri, dan akasnya yang di akas tu yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang di atas ke bawah, dan akasnya atas ke bawah, bawah ke atas. Kait selendang dipakai, kait selendang ni kan. Selendang ni bila menghadap tu diterbalikkan. Sini pula, di sini pula. Apa itu yang bawah ke atas. Dia paling begitu. Dia sunat dibuat macam tu. Ini apa hikmah dia Ustaz ni? Saya dah lama cari tu apa hikmah. Bila saya tanya dekat satu Habib dekat di Tarim, Habib Musa tu, masa ngaji kitab Musa tu, dia Habsyi, dia kata apa? Ittiba' Rasul. Hikmah tak ada. Dia kata bukan tak ada, hikmah tak tahu dia, tapi ittiba' Rasul. Nabi buat macam tu. Itu jawapan dia. Saya kadang-kadang orang Yaman ni kan, kita tanya apa sebab, tapi dia kata ittiba' Rasul. Tak ada jawapan. Macam hari tu saya tanya Kaldai. Kaldai ni kan, dia gemuk-gemuk, tapi Kaldai tu makan daging ni haram. Tak halal. Kaldai tu tak. Dia bukan macam kuda, dia bukan macam kuda belang, dia bukan kuda belang tu halal. Dipanggil himar wahsy. Kuda belang tu orang Arab sana panggil himar wahsy. Dia muka dia kuda belang dengan himar waladi tu, himar watani, dia panggil himar watani tu donkey tu lah. Kaldai tu sama je muka dia kan, tapi yang tu berbelang, ini tak, tapi muka dia bukan sama je. Tapi kenapa yang kaldai watani tu haram? Dia kata warid minan Nabi SAW fil hadis. Dia kata datang dalam hadis Nabi mengharapkan. Oh, yang tu tak payah soal lah. Nak tanya hikmah kenapa nak diharamkan anak hikmah tu, tanya macam tu, marah dia. Kita tanya hikmah itu, marah Habib tu kat saya tuan-tuan. Tapi nak macam mana? Kita orang Melayu suka tanya hikmah. Lepas tu orang Melayu kita zaman kita ni tuan-tuan, tak tahu bahaya kita ni. Apa bahaya kita ni tuan-tuan? Banyak ustaz-ustaz kita ni kan, dia suka cerita hikmah-hikmah. Amal yang ni dapat ini, amal yang ni dapat yang ni. Nak sakit yang tu, ini amal dia. Amalan aja tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang tak disebutkan asas kepada amalan tu apa. Apa dia punya asas kepada amalan? Nak beramal boleh lah, tapi asal amalan tu apa dia? Tak dapat tidak. Ilmu fardu ain tu kena. Memang kena tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu fardu ain tu, macam mana nak beramal? Takut bawa kepada tidak sah lagi, haram lagi pula nanti ni.
Baik. Jadi macam itulah kita buat ikutlah ittiba Rasul. Dah. Ikut Nabi. Nabi paling ke kiblat, masa itulah dia berdoa apa semua tu. Lepas tu dia angkat selendang dia, syal dia pakai tu, jangan ke bawah ke atas, ke kiri ke kanan. Dia buat macam tu. Dia pusing, selendang dia pusing, dia pakai. Hikmah dia wallahu alam. Tapi ikut Nabi. Kemudian daripada berhadap mukanya ke kiblat. Yakni lepas dia menghadap kiblat dengan doa tu, dia menghadap pada jemaah balik. Masa itulah dia mengalihkan selendang yang dia pakai. Syal tu lah selendang tu. Sebab tu kan kita bila kita jadi tok imam tu, kita pakai selendang kita kan, pakai syal tu, pakai tutup muka, tutup kepala tu. Kita buka, kita alih ke kanan ke kiri, kiri ke kanan, bawah ke atas, atas ke bawah, macam tu. Masa tu menghadap ke makmum balik. Menghadap ke makmum. Okay. Kemudian yakni selepas daripada berhadap mukanya ke kiblat, lepas tu menghadap balik. Dan dipalingkan segala manusia akan keselendang mereka itu. Jadi kan makmum ni bila dia tengok imam dah macam tu, maka makmum yang ada selendang pun macam tu juga. Makmum yang ada kain selepak, makmum yang ada kain syal tu, makmum tu begitu juga. Macam Ustaz Zul ni kan, makmum alihkan juga. Masa tu semua makmum ni alih ikut Nabi buat, ikut macam mana para imam tu buat. Kita buat begitu. Dan dipalingkan oleh segala manusia akan selendang mereka itu seperti imam tadi. Macam tu. Maka apabila selesai khotib daripada doa, berhadap di atas manusia dan mendatang ia dengan barang yang ditinggalkan daripada khutbahnya. Jadi teruskan khutbah terus tadi sampailah habis. Dan ditinggalkan selendang mereka itu atas demikian hal. Maksud ditinggalkan selendang itu, jadilah selendang itu terbalik. Macam tadi ya. Jangan dibetulkan hingga habis. Hingga tinggalkan, dia kata tinggalkan selendang mereka itu atas demikian hal itu, hal yang tadi terbalik tadi, hingga ditinggalkan pakaian mereka, tak kala kembali ke rumah, hingga ditinggalkan pakaian mereka itu tak kala kembali ke rumah. Maksudnya jangan alih-alih dah sampai rumah, sampai balik rumah selendang tu tetap macam tu, terbalik. Okey. Dan sunat menzohirkan tubuhnya bagi hujan awal tahun. Ini tuan-tuan. Sebab tu kan tuan-tuan, kalau di Yaman, kalau kena hujan dalam setahun tu tak ada hujan, tiba-tiba kan datang hujan, semua orang turun mandi. Sunat. Macam kita Ustaz Nazri nak mandi, hujan hari-hari hujan. Ini hujan tu macam Yaman ni tuan-tuan ya. Masa saya duduk sana dulu, hujan ni dia akan berlaku bila peralihan musim. Daripada musim sejuk nak pergi musim panas, dia akan sekali hujan. Nak pergi daripada musim panas ke musim sejuk, dia akan ada hujan. Tapi hujan dia ada masa lama, ada masa sekejap. Tapi biasanya sekejap je, tapi lebat dia amat-amat. Masa tu lah semua diperintahkan keluar mandi hujan. Sebab sunat setahun sekali tu. Tak kira bulan apa, tak kisah. Dan sunat menzohirkan tubuhnya bagi hujan awal. Termasuk menzohirkan tubuh tu, jangan pakai baju, buka baju, mandi ramai-ramai. Kenakan hujan tu pada badan kita. Okey. Jadi sunat menzohirkan tubuh, maksudnya jangan pakai baju lah. Ini khas untuk lelaki. Kalau perempuan buat macam tu, ramai yang tolong mandikan. Tak boleh. Ramai yang tolong mandikan. Jadi orang perempuan nak rumah nak tutup pintu, lelaki pergi keluar mandi. Pakai kain basah, para lutut daripada pusat sampai lutut tutup, badan terbuka. Orang perempuan jangan tengok lah. Orang perempuan masuk dalam lah. Orang perempuan adakah sunat orang perempuan? Tak, orang perempuan tak sunat. Ni laki-laki saja.
sunat zuhirkan tubuhnya bagi hujan awal tahun dan membukakan lain daripada auratnya. Bukakan lain betul. Maksudnya jangan buka auratnya lah. Tutup daripada pusat ke lutut, tutup. Yang lain tu biasa buka. Supaya terkena tubuhnya air hujan tu. Pasal apa? Kerana mengambil berkat dengan dia, dengan air hujan tadi yang awal tahun. Maksudnya dah lama tak hujan, tiba-tiba hujan, mandi lah. Mandi lah tu. Sunat, hukumnya sunat. Dan ada setengah-setengah ulama yang suka dengan ilmu perubatan ni. Dia kata hujan yang awal-awal tu, awal tahun tu, maka di situ ada ada ubat. Maksudnya ada ubat pada penyakit tu, ada ubat. Apa tak lagi? Kalau hujan tu jatuh pada malam Jumaat awal tahun, oh yang tu sangat besar tu dan sebenarnya tu. Sebenarnya ambil disimpan. Dia ambil air di tanah air hujan tu, dia simpan untuk guna buat ubat. Kata setengah lah. Tapi wallahu alam. Itu tak mana ilmu dia, wallahu alam, tak tahu. Kemudian ambil berkat dengan dia dan mandi dan mengambil air sembahyang pada air yang mengalir. Ambil lah air hujan tu, tak mana mengalir, cucu atap ke, ambil lah asalkan dia mengalir. Dan sunat mengucap tasbih tak kala mendengar guru dan melihat kilat. Dibacanya, sunat dibaca ni subhana man yusabbihur ra'du. Yusabbihur ra'du qur'an. Subhana man yusabbihu ar-ra'dah. Itu maf'ul bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Okey, baca doa tu. Baris dia betul tak? Dalam takrirat ni subhana man yusabbihu ra'du. Ra'du. Yusabbihu jadi apa? Naik fa'il. Jadi naik fa'il. Man yusabbihu ar-ra'du. Ra'du tu jadi naik fa'il. Naik fa'il bagi yusabbihu. Bihamdihi wal malaikatu. Subhanallah, maha suci oleh mereka. Jadi wal malaikatu min khifatih. Baik, baca doa tu masa ketika guru dan ketika melihat kilat. Subhanallah yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ingat, dan jangan mengikut melihat akan kilat dengan matanya. Nak nampak kilat, tutup. Pasal apa? Sebab kilat tu, cahaya dia tu boleh merosakkan mata. Jangan tengok, nanti rosak mata. Dan dibacanya tak kala turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, tuangkan olehmu nafi'an, akan kemanfaatan. Baca doa tu, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan kemudian daripada hujan, lepas hujan, tadi nak turun hujan, ini dah hujan tadi, dibaca matarna bifadlillahi wa rahmatih. Okey. Dan makruh memaki angin. Allahu akbar. Angin bertiup tu haram jadah. Aduh. Maki angin. Apa angin ni? Maki angin, marah pada angin. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita marah pada angin, maki angin tu, kembali balik, siapa yang buat angin ni? Siapa yang angin tu bertiup? Siapa yang menggerakkannya? Nasib baik dia kata makruh je. Tapi kalau niat memaki yang membuat angin tu, na'udzubillah, boleh jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Okey, kemudian dan jika mudarat dengan banyak hujan, mudarat jadi buruk dengan sebab banyaknya hujan tu, maka kita pun baca doa. Ada dengar cerita dalam Facebook, tuan-tuan, orang asli di Gua Musang, dia kata gajah dah naik atas bukit. Ini kalau ni bukit,
gajah tu akan naik sampai sini. Maksudnya orang asli kata adatnya kalau gajah tu dah naik kata bukit ni, ke puncak bukit ni, nak dikata akan berlaku banjir besar-besaran di Gumsang. Gajah dah naik atas bukit dah. Orang asli dah kata. Tak tahulah dia ke tidak, wallahu a'lam, tapi adatnya ikut orang panggil kebiasaan, keadaan macam tu akan berlaku banjir besar. Jadi binatang-binatang dah dapat tahu dulu dah, dia naik atas, dia nak selamatkan diri dia. Jadi kan kalau kita nak selamat, tengok pada binatang juga. Binatang tu Allah bagi keistimewaan pada dia, dia tahu akan berlaku akan datang. Cuma binatang tu tak boleh cakap je. Kalau binatang tu cakap, niscaya binatang akan turun ke pekat. Kalau binatang boleh cakap, binatang akan turun tak? Dia turun cakap, manusia selamatkan diri kamu, manusia selamatkan diri kamu. Tapi sebabkan binatang tu ditakdirkan dibuat oleh Allah tak boleh berkata-kata, jadi dia selamatkan diri dia. Anak bini dia selamatkan lah. Anak kita ni. Baik. Jadi kalau angin tu mudarat, hujan tu sampai mudarat, kita bacalah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzarabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzarabi wal butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ini doa apa? Doa jangan kita sampai mudarat dengan sebab hujan yang lebat yang terlampau banyak, nak sampai mudarat kita tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Babu salatil khauf. Ini satu bab pada menyatakan solat khauf, solat dalam keadaan takut. Wallahu a'lam. Ada persoalan tuan-tuan? Surah Nuh, ayat 12 surah Nuh. Bukan surah Hud ni. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Surah Hud, surah Nuh ayat yang ke-12. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Saya nak tengok ni, tak boleh dah. Ada apa? Ada dalam ni, macam mana sahabat? Saya tengok kat tu saya screenshot tadi. Dalam ni ada kan? Nafilah zatus sabab mutaakhir. Apa itu sebut ni? Masuk dalam mana? Tak sebut ya? Tak ada. Cuma yang nafilah yang gelap tu tak tasbih bawah. Iyallati laisa laha sababun wala waqtun wa fi hukmiha salat tasbih wa nawiha. Jadi solat tasbih itu maksudnya solat mutlak. Min as-salawati allati laisa laha sababun wala waqtun muayyanan.
Tapi kita pandai-pandai jaga kalau hujan kilat dengan guruh dengan angin tu, itu nampaknya macam mudarat. Tapi asalkan hujan, kalau kat Yaman kan kalau hujan mana-mana setahun tu tiba-tiba turun hujan, dia pun semua turun mandi laki-laki. Tapi dia tak pergi ke bukit-bukit. Pasal apa? Sebab bukit tu bahaya. Jadi kalau kat bukit, batu-batu atas bukit tu akan jatuh sama. Oh, tak akan tipu orang. Tak mandi itu dia mandi kat tanah lapang. Kawasan perumahan, kawasan padang pasir bola tu. Dia buat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya azim wa sultan, ya qadim wa ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasiratul, ya was'al ata', ya khafir ridha, ya jadwa sana', ya halim la ya'jal. Salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. مالك من فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل أهلا يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيسر علينا كل عصير متى سعيك يسر اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أخرجنا بعينك لا ننام وأقلبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك سقطنا ورجاؤنا اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة ورزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.